Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain lainnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha pengurusi Masjid Al-Falah Kampung Maju Jaya, dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan PJJ Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru 1445 Hijriah. Baik, sebelum kita sambung bacaan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, suka untuk saya menyentuh sedikit sahaja tentang Ma'al Hijrah, ya. Sebab ini pun bukan ceramah Ma'al Hijrah, jadi kuliah mingguan, jadi saya sentuh sedikit sahaja yang berkaitan tentang Ma'al Hijrah, iaitu pertama tentang penentuan tarikh awal tahun ataupun awal bulan, ya. Penentuan tarikh awal tahun atau awal bulan itu samalah, iaitu dalam kitab-kitab fikih dalam Islam, ya, ada dua cara, iaitu yang pertamanya, kalau boleh saya tuliskan, ya. Dah ada papan putih, dimanfaatkan. Aku sini sedikit. Boleh. Maaf, susah. Baik, dalam Islam, yang pertama, cara menentukan tarikh awal tahun ataupun awal bulan, ya. Cara menentukan awal bulan atau tahun. Jadi yang pertama iaitu dipanggil Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Bulan ke pedas? Bulan. Kalau terbuka, dia jadi halal, ya. Ru'yatul Hilal, yang ini melihat anak bulan. Baik, jadi melihat anak bulan ini ada beberapa perkara lah yang berkaitan, iaitu yang pertama, bila nak dilihatnya. Sebulan ada 30 hari. Adakah satu hari bulankah, 2 hari bulankah, ataupun 30 hari bulankah? Kah macam seorang piramid pula, ya. Terima kasih. Jadi tarikh untuk melihat anak bulan itu ialah setiap
setiap ini kalau kat sekolah boleh buat soalan cukup emas, siapa betul dapat coklat. Oh, suka budak kan, mesti tengah buat. Nanti orang kata, dia budak-budak kan kita macam budak sekolah. Maka aku maaf lah. Saya pun tak ada apa nak bawa bagi hadiah kan. Jadi saya tanya, saya dah jawab ya. Tuan-tuan tahu jawapan, cuma tuan-tuan simpan dalam hati. Baik, setiap 29 hari bulan, setiap 29 hari bulan. Maknanya kalau nak tahu, nak menentukan awal tahun 1445 Hijriah yang kemarin, maka 29 Zulhijjah tarikhnya untuk melihat anak bulan. Dan seterusnya lah, satu hari bulan Safar nanti untuk penentuannya ialah 29 Muharram. Dan yang paling popular iaitu penentuan Ramadan dan Syawal. Ramadan kurang sikit popular, di Syawal lagi popular. Menandingi Ramadan kan. Dan apa nama, seperti yang apa nama ni, ceramah apa nama ni, Ustaz apa nama tu, Syamsul Jebat. Kalau di Arab sana, orang-orang di Arab sana, kalau dia dah nak masuk bulan Ramadan tu, dah nak masuk bulan Syaban tu, dia dah sibuk memikirkan nanti bulan Ramadan nak pakai jubah apa, masjid mana, tarawih kan. Sibuklah dengan apa, kurma apa semua kan, buka dan sebagainya. Kalau di Malaysia ni advance lagi. Dia masuk bulan Syaban tu, dia bukan Ramadan dia fikir, Syawal dia fikir. Baju warna apa, tema warna apa tahun ni, mesti lain daripada tahun lepas kan. Baik, jadi pun Malaysia lagi advance daripada Arab katanya kan. Baik, jadi setiap 29 hari bulan lah tarikh untuk meruqyah hilal. Itu tarikhnya pukul berapa nak tengok? Lepas subuh kah? Lepas zuhur kah? Lepas asar kah? Bila lagi kan? Ini bila lagi? Tadi bila harinya, tarikhnya. Ini bila waktunya. Ini pun sebagai apa, ramai yang tuan-tuan dah tahu ya. Kita ulang kaji sini. Waktunya ialah masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Masuk saja waktu maghrib, itulah bermulanya aktiviti ataupun program ataupun amalan ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Maknanya untuk menentukan harinya tu masuk waktu maghrib hingga bila? Hingga masuk waktu isyak. Masuk waktu isyak. Habis tak sekali maghrib Ustaz? Sembahyang. Kalau masa melihatnya, saya beberapa kali dapat rezeki melihat sama-sama dengan Jatagama Johor, Jatagama Negeri Sembilan, apa nama ni. Jadi bila dengan mereka tu, sebahagiannya sembahyang, sebahagiannya tengok gili-gili. Nanti yang dah siap sembahyang tu pula tengok yang belum sembahyang tadi sembahyang pula. Tapi syaratnya mestilah yang bergilir-gilir tu matanya sihat, nampak. Kalau yang dah ada 3 serangkai tu, tinggi, manis, jantung, itu matanya dah tak berterang. Kan? Bukan kata nak tengok anak bulan, nak baca pun dah jam telik bukan jawapan telik ngono. Motor ni telik itu dah tak boleh gili-gili. Itu kena orang yang sama saja yang mata terang. Sebab tu tengok anak bulan ni yang ramai-ramai. Apa hukum dia? Hukum melihat anak bulan ini adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Saya tahu Ustaz, seorang buat saya tak payah.
Oh, senangnya. Tapi betul itu. Seorang buat lain tak payah. Tapi kalau boleh janganlah seorang. Lama-lama payah juga yang seorang tu nanti. Awak yang tak payah, dia yang payah ni. Contoh macam menguruskan jenazah, pergi payah, tapi janganlah seorang buat lain tak payah. Kena ramai-ramai. Baik-baik satu jenazah, dua jenazah nanti. Baik. Jadi amalan melihat anak bulan ni fardu kifayah. Namun begitu ada apa nama ni fardu kifayah, tak payah tanya soal. Maaf untuk hukum ni apa dia fardu kifayah. Baik. Kemudian biarlah beramai-ramai supaya dalam kalangan ramai-ramai itu, pengalaman saya di anak bulan ni ada yang matanya lebih terang, boleh nampak, lebih fokus berbanding yang lain. Jadi yang nampak dulu tu akan menunjukkan, memandu kepada yang lain. Kalau seorang dua je, dua-dua tak nampak, dah susah. Baik. Kemudian yang keempat, caranya. Baik, caranya bagaimana? Caranya ialah dengan mata kasar. Mata kasar ni bahasa Inggeris panggil naked eye. Bahasa Melayu mata telanjang. Mata je yang telanjang, orang ni jangan. Nanti jadi ajaran sesat pula. Jadi matanya yang telanjang, maknanya tanpa perantaraan teropong. Kalau boleh tak pakai teropong? Boleh, untuk memandu ataupun mencarilah anak bulan tu sampai dapat dan jumpa, kemudian tengok pula dengan mata kasar. Itu cara. Kemudian yang kelima, ciri-cirinya. Apa ciri-ciri anak bulan ni? Jadi antara ciri-cirinya ialah pertama, dia itu bentuknya macam mana. Kalaulah ini laut, ini matahari, sudah terbenam matahari, masuklah waktu maghrib, maka jika bulan berada betul-betul tepat di atas matahari, bentuknya seperti huruf U, huruf ataupun bentuk senyum. Kalau dia berada di sebelah kanan matahari, seperti huruf C. Kalau di sebelah kiri matahari, seperti huruf R. Boleh berubah-ubah Ustaz? Ya. Ada ketika tepat atas matahari, ada ketika sebelah kanan matahari, ada ketika sebelah kiri matahari. Matahari itu sendiri pun dia bukan tepat arah kiblat, sepanjang tahun dia berubah tempat dia. Itu sebab ada ketikanya dalam setahun, ada ketika matahari berada tepat di atas Kaabah. Kenapa ada hari yang matahari tepat di atas Kaabah, hari lain dia tak tepat di atas Kaabah? Dia ada kedudukan lain sepanjang tahun, berubah sikit, tapi taklah sampai 90 darjah. Baik. Itu bentuknya. Warnanya putih dan sangat halus seperti benang. Kalau tuan-tuan nak tengok gambar-gambar anak bulan, tuan-tuan boleh buka laman web moonsighting.com. Laman web ni dibina oleh Khalid Syaukat. Dia ini mengumpulkan semua gambar-gambar dan laporan-laporan nampak atau tidak nampak anak bulan di seluruh dunia. Saya pernah juga buat laporan di moonsighting.com, tak ingatlah tahun bila. Itu beribu-ribu setiap bulan punya anak bulan, gambar dari seluruh dunia. Amerika, Jepun, Australia, Afrika, Indonesia, yang dekat-dekat Asia pun ada, Thailand, Filipina, Mesir. Jadi seluruh dunia. Tapi kalau ada orang bagi laporan, gambar-gambarnya pun banyak. Baik. Kemudian apa lagi? Baik. Ciri-ciri.
Kalau nampak, ini yang paling utama lah. Yang paling utama keputusan dia lah. Keputusan 1 hari bulan atau 30 hari bulan itu, jika nampak anak bulan dengan mata kasar, maka malam itu sudah jatuh 1 hari bulan. Kalau bulan Ramadan, bulan Ramadan sudah raya, dia panggil malam raya. Kalau tak nampak dengan mata kasar, maka dia jadi genap 30 Ramadan. Itu kalau nak raya lah. Maka kalau tak nampak 30 Ramadan malam itu. Jadi bermulanya hari dalam Islam ini, iaitu masuk waktu maghrib. Macam sekarang ni dah masuk hari Ahad. Dah masuk hari Ahad. Berbeza dengan Masihi kan pukul 12 1 minit, pukul 12 1 saat baru dah masuk Sunday. Kan? Baik. Orang Melayu kata Khamis malam Jumaat, malam Sabtu. Pasal apa? Malam dulu yang start. Baik, ini cara yang pertama, Ru'yatul Hilal. Yang kedua, hisab. Hisab ni kira-kira lah. Ilmu hisab, kira-kira. Jadi melalui ilmu hisab ini, nampak ke tak nampak ke dengan mata kasar, kalau bulan itu sudah ada, dikira sudah masuk 1 hari bulan. Itu hisab saya terangkan pendek je, begitu je lah. Baik, dari segi pendapat ulama, maka pendapat yang pertama ni Ru'yatul Hilal qaul mu'tamad, pendapat yang muktamad. Qaul yang hisab ini dah masuk qaul dhaif. Baik, itu sedikit tentang penentuan tarikh, penentuan satu hari bulan ataupun penentuan awal tahun dalam Islam. Baik, kemudian yang kedua, saya nak sentuh sedikit tentang Ma'al Hijrah itu sendiri. Biasanya kita akan memperingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Maka dari segi tarikh pula, bilakah sebenarnya hijrahnya Rasulullah SAW? Maka dalam kitab Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Johor ada dibahaskan bahawasanya tarikh menjejakkan kaki Rasulullah SAW, menjejakkan kaki di Madinah Al-Munawwarah, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Pada 12 Rabiul Awal, itulah tarikh Rasulullah SAW menjejakkan kaki ke Madinah Al-Munawwarah, bukannya 1 Muharram. Lalu kenapa awal tahun hijrah tak dimulakan dengan Rabiul Awal? Yang menetapkan 1 Hijriyah, tahun 1 Hijriyah, kita sekarang dah 1445 Hijriyah. 1 Hijriyah, tahun 1 Hijriyah itu siapa yang menentukannya? Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Sayyiduna Umar memilih tahun hijrah Rasulullah SAW sebagai tahun pertama Hijriyah. Tetapi awal tahunnya tu, bulan pertamanya tu tetap sama seperti sebelumnya. Maknanya kebiasaan orang Arab memang awal tahunnya bulan Muharram. 1 Muharram tu awal tahun. Cuma tahunnya belum ada lah. Maksudnya tahun-tahun macam tahun gajah, tahun gitulah. Nanti mungkin ni kuliah sirah boleh perinci lagi lah. Baik, jadi 1 Muharram itu bukan tarikh hijrah Rasulullah, tetapi 12 Rabiul Awal, tarikh tepat Rasulullah menjejakkan kaki
ke Madinah Al-Munawwarah. Setengah ulama kata bermula dari Mekah tu bulan Safar, bulan Safar, ya, dan sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Baik, rasanya itu sahaja sedikit yang saya sentuh tentang Maulid. Oh ya, satu lagi perkara, dalam kitab Maulid Barzanji juga sebenarnya ada menyentuh sedikit tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, tetapi secara ringkas. Maulid Barzanji yang kita baca, selalu orang Melayu ni baca masa potong jambul. Itu pun tak semua rawi. Kalau semua rawi kan nanti dia jangan subuh, kan? Jadi sebahagian daripada isi kandungan Maulid Barzanji tersebut ialah peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sebenarnya keseluruhan Maulid Barzanji ini menceritakan sejarah ataupun sirah sejak sebelum kelahiran Rasulullah SAW sendiri sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Tapi secara ringkaslah. Pun begitu ada kitab syarahnya Madarijus Su'ud ila Iktisadil Bulud, itu menjelaskan lebih perinci lagi kita haraplah tentang Maulid Barzanji. Kalau boleh saya bacakan sikit, boleh juga minta masih sikit. Satu rawi kan? Tapi minta maaf lah kalau suara tak sedap sangat. Sini mungkin lagi ramai yang lebih sedap suaranya. 24. Rawi yang ke-16 saya ambil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pendek ni tuan. Kalau tak sedap pun alhamdulillah sekejap saja. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Kudaybin ala ummi Ma'badinil Khuzaiyah. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Rasulullah melalui sebuah desa bernama Kudayb dan singgah sebentar di rumah Ummu Ma'bad dari suku Khuzai. Nama sebenarnya ialah Atiqah. Wa arada baqiya'ala min awlabanin minha falam yakun khibabuha li syai'in min dhalika qad hawa. Rasulullah bermaksud hendak membeli daging atau susu daripadanya, tetapi apa yang diingini Rasul itu tidak ada. فَنَظَرَ إِلَى شَاةٍ فِي الْبَيْتِ قَدْ خَلَّفَهَا الْجُهْدُ عَنِ الرَّعِيَّةِ. Dalam pada itu Rasulullah melihat seekor kambing dalam kandangnya. Kambing itu tertinggal daripada kawan-kawannya yang pergi ke padang pengembalaan. فَاسْتَأْذَنَهَا فِي حَلْقِهَا فَأَذِنَتْ وَقَالَتْ لَوْ كَانَ بِهَا حَلْقٌ لَّأَصَبْنَا. Maka Rasul minta izin kepada wanita itu untuk memerah susu kambingnya itu. Wanita itu mengizinkan sambil berkata, kalau ada susunya, tentu kamilah yang lebih dahulu memerahnya. Maknanya tak ada susulah. فَمَسَحَ الضَّرْعَ مِنْهَا وَجَعَلَ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَوَلِيَّهُ. Rasulullah mengusap-usap susu itu sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. فَدَرَّتْ وَحَلَبَ وَسَقَى كُلَّ مِنَ الْقَوْمِ وَأَرْوَاهُ. Tiba-tiba memancarlah susu kambing itu dengan derasnya hingga Rasul dan semua yang ada di situ minum sepuas-puasnya. Thumma halaba wa mala'al ina'a wa qadarahu ladaiha ayatan jariyah. Kemudian Rasul memerahnya lagi dan penuhlah bejana bekas dan ditinggalkannya untuk Ummu Ma'bad sebagai bukti yang nyata. فَجَاءَ أَبُو مَعْبَدٍ وَرَأَى اللَّبَنَ فَذَهَبَ بِهِ الْعَجَبُ إِلَى أَقْصَاهُ. Kemudian kembali
Kembalilah Abu Ma'bad dan dilihatnya susu dalam bejana. Beliau amat hairan sekali melihatnya. Wa qala anna laki hadha wa la haluba bil baiti tabittu bi qatratin labaniyah. Dan bertanya Abu Ma'bad, dari mana engkau dapatkan susu ini? Sedangkan kita tidak punya kambing yang ada susunya. Faqalat marra bina rajulun mubarakun kada wa kada jathmanuhu wa ma'na. Menjawab istrinya, tadi ada datang kemari seorang lelaki yang membawa berkat. Begini rupanya dan begini perawakannya. Faqala hadha sahibu Quraisy wa aqsama bi kullin idiyah. Maka berkata Abu Ma'bad, inilah dia orang Quraisy yang selalu disebut-sebut orang, dan dia bersumpah dengan segala sumpah. Annahu law ra'ahu la amana bihi wattaba'ahu wa dana. Sekiranya aku menemuinya, nescaya aku akan beriman kepadanya dan mengikutnya walau ke mana sahaja, tambah Abu Ma'bad. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول واشرقت به أرجاؤها الزكية. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dan memancarlah sinar kesucian di setiap tempat yang dilaluinya. وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى. Dan baginda disambut dengan gembira oleh orang-orang Ansar. Baginda beristirahat di Quba dan mendirikan masjid yang pertama atas dasar takwa kepada Allah. Aqtirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa bunga, berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Itulah sedikit daripada berzanji yang menyatakan tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Baik. Jadi maknanya maulid berzanji ini tuan-tuan penuh dengan kisah sirah. Malah dalam kitab syarahnya Madarijus Sumud ila Ikhtisaril Burud dikeluarkan dalil-dalilnya. Dia ini syair oleh Abu Ja'far Al-Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Dia itu syair, tetapi syair tersebut penuh dengan dalil, bukan rekaan semata-mata lah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Matlabul Bahrain wa Majma'ul Bahrain yang Jawi ke surat 5, tengah-tengah. Surat 5 tengah-tengah. Kalau ada yang Rumi, tuan-tuan kalau ada yang Rumi ke surat 9 Fa'arkanul Islami khamsatun. Kitab Matlabul Bahrain wa Majma'ul Bahrain, iaitu karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Fatani Thailand, ulama Thailand. Fa'arkanul Islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara, iaitu bahawa naik saksi engkau bahawa tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau memberi zakat, dan engkau puasa Ramadan,
dan engkau haji akan Baitullahil Haram jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Jadi kita huraikan panjanglah. Naik saksi ni maksudnya macam mana? Saya nak fokus pada naik saksi. Naik saksi ni naik apa? Saksi ni saksi menyaksikan apa? Jadi naik saksi ni maksudnya mengaku. Mengaku dalam hati. Maksud naik saksi tu mengaku dalam hati, bukanlah menyaksikan sesuatu. Naik saksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan naik saksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah Allah, mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu maksud naik saksi itu. Baik. Sebab ada orang sudah memutarbelitkan perkataan saksi itu. Awak naik saksi, awak menyaksikan apa? Awak menjadi saksi kepada siapa? Jadi soalan tersebut sudah dimainkan oleh golongan yang tak baiklah, golongan yang boleh dikatakan menyeleweng. Jadi naik saksi itu maksudnya mengaku. Mengaku itu dalam hati lah. Baik, sambung. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan rukun iman itu 6 perkara, iaitu bahawa engkau percaya. Dalam kitab ni sebut percaya. Percaya itu percayalah, yakin dalam hati, bukan cahaya. Ini bahasa mungkin ejaan itu, bahawa engkau percaya, yakin akan Allah, beriman dengan Allah dan segala malaikatnya, percaya segala malaikat, dan segala kitabnya, percaya kitab-kitab Allah, dan segala rasulnya, percaya rasul-rasul Allah, dan hari yang kemudian, hari kiamat, percaya hari kiamat, dan dengan qadar, takdir, kebajikannya yang baik dan kejahatannya yang jahat. Maksudnya saya nak fokuskan pada yang akhir ni, beriman kepada qadar, kebajikannya dan kejahatannya. Maknanya dekat sini, yang baik juga takdir Allah, yang buruk juga, yang jahat juga takdir Allah. Kita ulang kaji tauhid sedikit. Tuan-tuan dah belajar dah, kita dah belajar. Ini ulang kaji. Ada ajaran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai yang baik itu Allah Ta'ala yang takdirkan, manakala yang jahat itu, yang buruk itu bukan Allah yang takdirkan. Itu adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah atau Qadariyah. Golongan ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengasasnya siapa? Pengasasnya iaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini belajar dengan Hasan Basri. Hasan Basri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ni gurunya tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam mana boleh jadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kerana pada suatu ketika Wasil bin Atha sedang belajar dengan gurunya Hasan Basri. Ada satu orang bertanya kepada Hasan Basri, "Wahai tuan guru, apa pandangan engkau satu orang yang berbuat dosa besar? Adakah matinya nanti masuk syurga atau masuk neraka?" Orang dosa besar, tengah buat dosa besar, meninggal dunia. Orang meninggal dunia kan banyak mengejut-mengejut kan. Jadi ada satu orang meninggal dunia sedang buat dosa besar, entahkan mencuri, entahkan berzina, entahkan apa-apalah, dosa-dosa besar, entahkan sedang meninggalkan sembahyang belum diqada. Dosa besar juga. Jadi
apa pandangan engkau wahai Hasan Basri tentang orang yang meninggal dunia sedang melakukan dosa besar, masuk syurga atau masuk neraka? Orang bertanya. Hasan Basri diam seketika untuk memikirkanlah dalilnya ataupun jawapannya sebelum menjawab tu kena fikir dulu. Tak boleh sebarang-sebarang kan. Sedang Hasan Basri berfikir-fikir ataupun menyusun ayat untuk menjawab soalan tadi, menjadikan dalil, tiba-tiba Wasil bin Atta menjawab soalan tersebut. Wasil bin Atta ni memang murid yang pandai. Murid Hasan Basri yang pandai, salah seorang Wasil bin Atta, dia tak pandai lah. Kalau periksa bersatu lah ceritanya. Tak satu dua, top 10 lah. Tapi sudah jadi memandai-mandai. Jadi Wasil bin Atta pun jawab, aku tak kata orang ini masuk syurga dan aku tak kata orang ini masuk neraka. Dia berada di tengah-tengah. Kata Wasil bin Atta. Wah, apa lagi lah bila Hasan Basri dengar macam tu. Hasan Basri pun jawab, i'tazalana Wasil, telah terpencil oleh si Wasil. Ni bawa fahaman baru ni. Masuk syurga tidak, neraka tidak, tengah-tengah. Suang-suang kuku gitu, saya tambahlah, suang-suang kuku. Tengah-tengah. Syurga tidak, neraka tidak. Boleh pula macam tu. Pandainya tu tak boleh diikut. Melayu kata. Kalau sebaliknya bodohnya tak boleh diajar. Bodoh sangat, diajar tak boleh-boleh. Ada pendapat. Yang si Wasil ni jenis yang pandainya tak boleh diikut. Pas Hasan Basri cakap macam tu, masih isyak kan. Azan dulu kita sambung cerita Wasil bin Atta sikit je. Pada isyak ada tahlil kan. Semua sikit yang kau di wedding. So kita ada tahlil Aisyah. Baik, jadi Wasil bin Atta tiba-tiba menjawab ketika Hasan Basri sedang berfikir-fikir untuk menjadikan dalil ataupun jawapan kepada soalan satu orang meninggal dunia dalam keadaan berbuat dosa besar, adakah masuk syurga atau neraka. Wasil pun sebut, aku tak kata orang itu masuk neraka, aku tak kata orang itu masuk ke syurga. Tengah-tengah, manzilatun baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Hasan Basri terus menjawab, i'tazalana Wasil, telah terpencil oleh kita akan Wasil. Boleh wasilkan kita. I'tazalana Wasil. Jadi maknanya sudah terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasan Basri kira marah lah tu, tapi marahnya tu tak ada tengking-tengking, gigit apa semua kan, otan apa tak. Maknanya bila dah diisytiharkan, terpencil daripada kita, terpencil daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wasil ni seorang yang bukan saja pandai tapi keras hati. Keras hati. Dah ditegur oleh tuan gurunya, tak nak beralah. Malah dia menyediakan satu tempat khas di masjid yang sama, tempat yang sama. Dia cari satu sudut khas untuk dia mengajar fahaman-fahaman dia, menyebarkan fahaman-fahaman dia di tempat yang sama. Punya, kalau kita kata
orang ajar lah kalau kita cakap punya tak beradab dengan tuan guru sampai tahap itu sekali. Pandai tapi kurangnya adab, jadi terpencil, terbeza dari segi tauhid, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Antara fahaman Wasil bin Atha, iaitu percaya yang baik itu Allah yang jadikan, tetapi yang buruk bukan Allah yang jadikan. Makhluk itu sendiri yang nak, makhluk itu sendiri yang bergerak melakukan kejahatan. Kita ahlu sunnah wal jamaah berfahaman baik dan buruk daripada Allah, ini baik dan buruk Allah yang jadikan. Allah yang tetapkan, takdirkan. Satu orang nak buat baik, Allah yang takdirkan. Satu orang yang nak buat jahat juga Allah yang takdirkan. Satu orang melakukan kebaikan, Allah yang gerakkan. Satu orang yang melakukan kejahatan juga Allah yang gerakkan. Dalilnya dari segi dalil akal, kalaulah yang baik itu Allah yang jadikan, yang buruk itu bukan Allah yang jadikan, nescaya kuasa Allah itu terbatas. Nescaya kehendak Allah itu terbatas. Maknanya ada perkara dalam dunia ini Allah Ta'ala tak nak dan Allah Ta'ala tak gerakkan, tak jadikan, jadi juga. Asalnya Mu'tazilah ini niatnya suci, murni, bersih, nak mensucikan Allah daripada yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi takkanlah Allah Ta'ala buat yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Niatnya murni baik, tapi dek kerana tak beradab dengan gurunya sendiri, Hasan Basri, rupa-rupanya dia telah menjatuhkan martabat ketuhanan, iaitu ada perkara dalam dunia ini yang Allah Ta'ala tak nak tapi jadi. Ada perkara dalam dunia ni Allah Ta'ala tak jadikan, jadi juga. Cukuplah kadang ni tuan-tuan tentang rukun iman yang keenam, iaitu kadar kebajikannya dan kejahatannya. Allah Ta'ala yang jadikan, Allah Ta'ala yang takdirkan. Akan datang insya-Allah kita akan sambung. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa yaqzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.